أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. ففيها يحصل له الخلوة معه والانفراد به والمجالسة له والانقطاع إليه. وفيها ترفع عن قلوبهم الحجب والأستار وتجلى فيها حقائق الأسرار وتشرق فيها الأنوار وفيها تكون المناجاة والمصافات وهي صلة bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Baca wahya boleh, wahia pun boleh. Wahya satu lurah pada hiya belaka tu. Tu. Maka di dalam maka padanya pada sembahyang, yakni di dalamnya di dalam sembahyang hasillah baginya bagi seorang hamba. Tu hasillah baginya bagi seorang hamba khulwa, apa hasil yakni dapat. Di dalam sembahyang tu hasillah dapatlah baginya bagi seorang hamba khulwa ia seorang hamba sertanya serta Allah Taala. Gapo khulwa yakni bersunyi diri. Khulwa makna bersunyi diri. Mana dalam semayang itu ada dapat bersunyi diri dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah ni kita duduk dengan Allah. Seolah-olah begitu. Nah, bersunyi diri serta nyonya Allah Ta'ala. Dan dapat asing ia seorang hamba dengan dengan Allah. Asing-asing daripada benda-benda yang lain. Takdir sikit. Asing-asing yakni daripada benda-benda yang lain. Ketika kita munajat, kita sembahyang, mana seolah-olah kita bersunyi diri berkeluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah berasing diri dengan Allah, lain pada Allah kita tak ada. Hanya ada Allah satu saja. Tu sembahyang. Maka cek ke, maka kita cek.
Kita cek diri kita, adakah semayang kita dapat macam tu? Kalau belum dapat lagi macam itu, maka belum lagi kita dinamakan seorang yang sembahyang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka dengan beginilah ahli tasawuf, ulama-ulama tasawuf, dia mengkajikan akan sembahyang ni, macam mana hendak sembahyang. Biarkan ada dalam hatinya Allah Ta'ala satu sahaja, tak ada nak benda yang lain, tak ada tilik pada pahala, tak ada tilik pada pangkat, tak ada tilik pada murah rezeki, tak ada tilik pada apa-apa sahaja pun, tak ada tilik kepada syurga, tak ada tilik apa-apa. Hanya mereka sembahyang itu kerana Allah Ta'ala sahaja, tak ada kerana lain. Tak ada kerana lain. Nah tu, itu maknanya dalam kita sembahyang, kita berkeluar bersama dengan Allah. Tu, berkeluar, berasingkan diri serta Allah, yakni bersama dengan Allah. Dan dapat asing ia, mengasingkan diri, dan dapat asing ia seorang hamba dengan dia, dengan Allah, yakni asing-asing daripada benda-benda yang lain. Kalau bahasa kita panggil, dapat kita suku sakat, dapat kita bersuku, berasing-asingan daripada tiap-tiap benda yang lain apabila kita sembahyang. Nah, cuba kita tilik tengok, cuba kita tilik dan kita fikir baik-baik. Semua perkara sebelum ada sembahyang benda yang halal, apabila sembahyang jadi haram semua. Nah, pada makan, minum, apa saja yang halal sebelum sembahyang, apabila kita Allahu Akbar, semua yang halal belum ada sembahyang, maka apabila kita takbir, di situlah haram ke semua. Benda halal jadi haram. Tu tak boleh. Benda halal jadi haram. Nah, ni dia. Ni kita tilik baik-baik perkara ni, perkara yang apabila kita rasa sembahyang kita tidak dapat kemanisan lagi, masih kita kena usaha lagi berdoa dengan Allah. Bukan kita sembahyang hingga nak lepaskan waktu sahaja. Bukanlah, tu ingat baik. Dan dapat sekedudukan baginya, bagi Allah. Apa ke dapat sekedudukan? Kalau setelah itu dapat duduk sekali bagi Allah Ta'ala, dapat sekedudukan baginya, bagi Allah, dapat duduk sekali, duduk bersama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Yakni ada dhabit dia kat situ. Apa bersekedudukan? Yakni seolah-olah kita duduk berhadapan dengan Tuhan. Tu seolah-olah kita duduk berhadapan dengan Tuhan kita dah. Pada pihak boleh bercakap-cakap dengan dia. Itu bersekedudukan. Seolah-olah begitu. Seolah-olah kita berhadapan dengan Allah SWT dah. Seolah-olah kita boleh bercakap dengan dia. Itu mana kita sembahyang. Maka sembahyang macam ni lah yang Allah Ta'ala kehendak. Nah, yang Allah Ta'ala nak macam ni, sembahyang macam ni. Tu. Dan memutuskan dirinya, diri seorang hamba, dan memutuskan diri seorang hamba kepadanya, kepada Allah. Apa memutus? Yakni menyerahkan diri, menserahkan dirinya, diri seorang hamba kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dengan semayang tu memutus, mana menyerah, menserahkan dirinya, diri seorang hamba pada Allah. Karena ketika tu tidak ada dah kita kerja lain melainkan kerja kita hanya sembahyang sahaja. Mana ketika tu kita menserahkan diri kepada Allah. Tak payah kita buat kerja-kerja yang lain. Kerja yang lain, yang dunia kita tinggal. Maka dalam masa 5 minit, 10 minit sahaja kita menyerahkan diri kita, berserahkan diri kita pada Allah SWT. Maka tak bolehkah dalam hati kita biar ada khusyuk, biar adakan tazallul,
biar adakan khuduk, biar adakan hati kita ingat pada Allah Ta'ala dalam masa 5 minit, 10 minit. Yang ni lah pentingnya. Kita biar tahu kan maksud kita sembahyang. Dan dapat pada sembahyang itu, yakni dapat di dalam sembahyang itu mengangkatkan daripada hati mereka itu hamba akan dinding. Itu dia. Tu. Dan dapat padanya, yakni di dalam sembahyang itu. Dapat apa? Mengangkatkan, yakni menghilangkan daripada hati mereka itu hamba. Mengangkat dan menghilang apa? Akan dinding. Tak akan dinding, akan hijab dan tabir dan tirai. Tabir ni tirai. Dapat menghilangkan dalam hati kita akan dinding dan tirai-tirai. Yang antaranya antara hamba dan antara Tuhannya, Tuhan bagi hamba. Itu dengan sembahyang. Dapat kita buangkan, dapat kita menghilangkan daripada hati kita akan dinding, akan penyekat. Dan tabir, apa tabir? Yang tirai. Yang antaranya antara hamba dan antara Tuhannya, Tuhan bagi hamba. Apa maknanya tu? Ada dobit makna dia. Apa makna dia? Yakni Allah Ta'ala menghilangkan daripada hati hamba yang sembahyang itu, yang sembahyang dengan sempurna itu, yakni Allah Ta'ala menghilangkan daripada hati hamba yang sembahyang dengan sempurna itu akan perkara-perkara yang menyekatkan hamba daripada ingat kepada Tuhan. Akan perkara-perkara yang menyekat, yang mensekat, yang mentahan dan yang menegah. Itu boleh ikut tu. Perkara yang menyekat, yang menegahkan hamba daripada ingat kepada Tuhan, yang diserupakan dengan dinding dan tabir-tabir, yakni tirai-tirai, yang diserupakan penyekat tadi dengan dinding dan tabir-tabir dan tirai-tirai. Pada pihak tiap-tiap daripada keduanya, dinding dan tabir-tabir, pada pihak tiap-tiap daripada keduanya, dinding dan tabir, yakni tirai itu, menegahkan seorang daripada sampai kepada tajuan seorang. Pada pihak tiap-tiap daripada keduanya, dinding dan tabir-tabir itu, itu keduanya menegahkan seorang daripada sampai kepada tujuan seorang. Itu dhabit hak tu guru. Dhabit tu guru macam tu. Jadi tabir boleh menyekatkan seorang daripada sampai kepada tujuan. Tabir dan tirai-tirai hijab. Maka begitu juga. Apabila kita sembahyang, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan penyekat, menghilangkan dinding atau tirai-tirai yang antara kita dengan Allah SWT. Itu orang yang muhibbin, orang yang asyikin, orang yang kasih Allah Ta'ala. Mereka itu dapat sungguh hati. Macam kita ni belum tentu lagi lah. Macam kita ni belum tentu dapat tak dapat. Ini sembahyang yang mereka bersungguh-sungguh dalam sembahyang. Mereka berusaha supaya dapat sembahyang yang sempurna. Mereka sembahyang zahir dan batin. Maka ketika itulah Allah Ta'ala menghilangkan hijab, menghilangkan dinding di antara dia dan antara Allah.
Ni dengan sembahyang kita akan dapatkan kasyaf, dapat melihat akan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tak nampak dilihat, maka kita boleh lihatkan dengan rahsia sembahyang. Nah, kalau kita sembahyang banyak-banyak, sembahyang kerana ikhlas pada Allah SWT, tidak kerana lain, tidak kerana apa-apa pun, hanya kerana Allah. Ketika tu Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala menghilangkan hijab. Maka hijab kita dengan Allah ni, nah, hijab kita, hijab penglihatan kita dengan Allah ialah 70 hijab. 70 hijab, 70 penyekat, 70 dinding di antara hijab kita dengan Allah. Kemudian apabila seorang itu hendak menghilangkan hijab itu, maka ni rahsia sembahyang. Sembahyang berserta dengan zikir. Sayang zikir, maka Allah Ta'ala akan buka rahsia di dalam sembahyang. Tu 70 hijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka satu-satu hijab ialah perjalanan 500 tahun, satu-satu hijab, satu-satu dinding tebal dia. Perjalanan 500 tahun, iaitu di antara bumi dan langit. Tu jauh dianya. Tu kemudian 70. Tapi apabila kita sentiasa sembahyang, kelama-lamaan kita akan nampak yang Allah Ta'ala bagi nampak. Kita akan lihat akan perkara yang Allah Ta'ala bagi lihat. Nah, sembahyang zikir, bayar zikir. Kalau sembahyang saja tak zikir, ini tak dapat. Tak dapat. Kalau sembahyang saja tak mau nak zikir, maka yang ini susah sikit nak dapat hilangkan hijab di antara dia dengan antara Allah SWT. Tu ingat baik tu. Dengan sebab ini cuba kita tilik pada ayat-ayat Allah Ta'ala firman, aqimis solah fa inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar, wa la zikrullahi akbar. Tengok yang cakap di belakang, wala zikrullah akbar, dan sesungguhnya zikrullah itu akbar, terlebih besar. Tu dia. Dan nyatalah padanya, pada sembahyang itu, segala haqaid. Tu nyatalah padanya, pada sembahyang itu, segala haqaid dan asrar. Tu segala haqaid, segala perkara-perkara yang sebenar. Tu perkara yang sebenar, dan asrar, dan segala rahsia-rahsia. Dia semaya. Apa makna dia? Yakni manakala kita sembahyang, maka Tuhan akan campak, maka Tuhan akan campak bagi kita lihat perkara yang sebenar itu sebenar, dan perkara yang jahat itu jahat. Itu makna segala haqaid nyatalah padanya pada semaya itu, yakni dalam dan semaya segala haqaid dan asrar, segala perkara-perkara sebenar dan segala rahsia-rahsia. Apa? Yakni manakala kita sembahyang, maka Tuhan akan campak bagi kita nampak perkara-perkara yang sebenar itu sebenar, dan perkara yang jahat-jahat itu jahat. Yang sebenar dilihat sebenar, yang jahat dilihat jahat. Itu apabila kita dapat sembahyang yang sebenar. Tapi apabila lah sembahyang kita belum lagi sebenar, maka kita tak akan nampak perkara yang sebenar itu sebenar, perkara yang jahat itu jahat. Inilah, Allah Ta'ala bagi rahsia yang bagus. Bagi rahsia dia ni memanglah rahsia tak bagi pada yang lain. Kadang-kadang orang suka sembahyang, suka sembahyang sehari semalam, kadang 200 rakaat.
Macam cicit Nabi SAW, Ali Zainul Abidin, sembahyang sehari-sehari 1000 rakaat. Saya sunat tu, sehari-hari 1000 rakaat. Nama dia Ali. Nama dia Ali. Pada Zainul Abidin itu gelaran dia. Perhiasan segala orang-orang yang membuat ibadat. Kerana dia suka sembahyang sampai sehari-hari 1000 rakaat. Lalu tu dipanggil dia Ali Zainul Abidin. Siapa dia ni? Ialah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia weh. Tu titih bagi Rasulullah, dia tu Ali Zainul Abidin. Tengok. Kerana dalam rahsia sembahyang Allah Ta'ala akan buka rahsia-rahsia. Ni bagi baik. Tapi kita ni macam sembahyang 2 rakaat tu macam penat betul lah. Macam bukit atas pahu. Nak boleh sembahyang. Tu nak bawa bukit keluar tu memang susah lah nak sembahyang. Dan teranglah padanya, yakni dalamnya dalam sembahyang, cemerlang segala cahayanya tu. Dan teranglah pada dalam dan sembahyang cemerlang cerah segala cahayanya. Dalam sembahyang tu semua cerah. Kalau dia siapa dia suka sembahyang, Allah Ta'ala akan capak nur di muka dia. Capak nur, capak cahaya di muka dia. Itu jaga baik itu dengan sembahyang. Sebaliknya, kalaulah mereka tak nak sembahyang, maka bagi mereka itu muka dia tak cemerlang, tidak ada cerah, tidak ada nur. Allah Ta'ala akan buang nur yang ada di muka dia. Dan adalah padanya, yakni pada semayang. Apa yakni dalamnya dalam semayang? Dan adalah padanya pada sembahyang munajat hamba dengan Tuhan yang Tuhan hamba. Munajat hamba dengan Tuhan hamba. Apa munajat? Asal makna munajat ialah berbisik-bisik. Asal makna munajat ialah berbisik-bisik. Akan tetapi dikehendaki dengan munajat di sini ialah bercakap dan mengadu hal dengan Tuhan. Itu dia, tu mana. Asal mana munajat ialah berbisik-bisik. Akan tetapi dikehendaki dengan munajat di sini ialah bercakap-cakap. Dan mengadu-ngadu hal kepada Allah SWT. Jadi seolah-olah kita sembahyang bermakna kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah SWT. Kita sedang mengadu-ngadukan hal kepada Allah SWT. Itu sembahyang. Ni kalau kita tahu hakikat sembahyang, kita tak ada lah sembahyang bermain-main. Bukan kita sembahyang semata-mata hendak beri selesai ke waktu sahaja. Sampai waktu aku sembahyang. Sudah sembahyang habis, khalas, cukup. Sampai waktu aku sembahyang. Habis sembahyang, khalas, cukup. Tak tilik ke sembahyang kita tu sempurnakah belum sempurna? Adakah sembahyang kita boleh tupang? Kan belum boleh tupang. Ni dia. Adakah sembahyang kita itu khusyuk ke? Belum khusyuk. Kalau belum khusyuk lagi, bermakna kita sembahyang zahir sahaja. Adapun batin kita belum sembahyang. Inilah yang paling takut sekali. Kerana orang tidak khusyuk ni, Allah akan cadang seksa bagi dia. Macam mana orang tak semayang? Orang mereka tak semayang. Ni kan? Wallahu a'lam bissawab. Ayat sembahyang dah. Mereka ini sembahyang, tapi mereka tidak ada khusyuk. Tidak ada khuduk dalam sembahyang dia. Dengan sebab ini mereka kena seksa. Apatah lagi mereka yang tak sembahyang, mereka yang buat main-mainkan dengan sembahyang. Tu baik. Dan jizyah, dan jernih jizyah pula. Adalah padanya pada sembahyang tu munajat hamba dengan Tuhan hamba, dan jernih hatinya, hati hamba. Apa jernih? Yakni suci dan bersih. Hati hamba, dan sirnya sir hamba, yakni patah hati.
Hatinya dan patah hati akan jadi bersih dengan sembahyang. Sebab sembahyang ni kalau orang yang tak sembahyang, maka kotor hati dia. Dia tak akan nampak kebaikan. Dengan sebab ini orang yang beramal amalan minum air ketung ni, dia tak nak sembahyang. Kerana hati dia kotor. Air katung. Nah, orang suka minum air katung ni, orang ni hati dia tu tak nak sembahyang. Kerana hati dia kotor. Apabila hati dia kotor ni, tak suka sembahyang. Nah, tak suka benar-benar sembahyang. Tu kerana hati dia tertutup, tak nak sembahyang. Dengan sebab inilah hukum syariat ada mengatakan di atas kita semua ni, mengerasi di atas kita ni, apabila anak sampai umur 15, anak kita belum sembahyang lagi, boleh kita halau keluar pada rumah. Boleh. Wah, ada rumah, jangan tinggal kat rumah aku. Mungkin cari dunia suku, jangan duduk dunia hak Allah Ta'ala. Tu bahaya tak semayang. Bahaya betul lah. Sekiranya kalau ada di atas perahu tu orang tak semayang, dan ada di atas perahu tu ada babi. Nah, ada dalam perahu tu ada seekor babi dan ada orang tak sembahyang. Kemudian perahu itu tenggelam, hendak tenggelam. Nah, perahu tu memang banyak barang-barang apa itu ini, jadi membawa perahu tu hendak tenggelam. Maka syarat, kalau pikiran manusia, kena ambil babi itu, halaukan dalam air. Nah, ambil tahu dalam air. Tapi di hukum syarak tak, ambil orang tak sembahyang tu, buang dalam air. Jangan ambil babi buang dalam air. Kerana babi itu mulia daripada orang yang tak sembahyang lagi. Ini hukum syariat. Tapi berapa orang ke yang dapat buat hukum ni? Nah, yang bakat kerjasama hukum ni apa? Tak ada seorang pun yang dapat buatnya. Ni hukum ni ada dalam Quran, ada dalam hadis, adalah kitab-kitab ulama sahaja. Akan tetapi manusia tak buat. Kerana tidak ada kuasa I. Kuasa I, tak ada kuasa. Kalau turut syarat macam tu, umur 15 tak sembahyang, halau. Hamak tu baik. Jangan duduk. Dengan babi tu, mulia babi lagi pada orang tak sembahyang. Maka orang tak sembahyang ni, saya bagi tahu semua tak sembahyang, iaitu ada dua kelakuan. Satu, dia langsung tak sembahyang. Yang kedua, dia sembahyang tapi sembahyang tak betul. Itu hukum tak sembahyang juga. Na'udzubillah min zalik. Dan ialah sembahyang ni perhubungan antara hamba dan Tuhan hamba Azza wa Jalla. Dengan sebab ini, apabila kita hendak munajat, kita hendak berdoa pada Allah SWT, mesti kita sembahyang. Sembahyang 2 rakaat, maka kita berhubung dengan Allah. Ya Allah, kami seorang hamba yang dhaif, ya Allah. Dhaif segala-gala, ya Allah. Engkau yang kuat, ya Allah. Engkau yang kuasa. Kami yang dhaif, ya Allah. Tu. Nah, ini. Tu dia. Itu perhubungan kita dengan Allah. Yalah semayang ni lah. Hendak berhubung dengan Allah, lalu tu sembahyang. Lalu tu sembahyang. Masya-Allah. Semayang ni daripada umat-umat dulu tak pernah bagi. Dia bagi umat ni. Umat dulu, kalau umat Nabi Musa, dia bagi 2 sahaja. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Nah, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tu. Itu sembahyang. Apa baik? Kata Muhammad bin Ali Tirmizi turtib bitasli sita. Boleh baca tar, boleh baca tir, boleh baca tur. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu imaduddin, tiang bagi agama. Sembahyang itu imaduddin apa? Imaduddin, tiang bagi agama. Jadi semua amalan bergantungkan dengan sembahyang.
Macam mana kalau dibandingkan sembahyang dengan agama? Kerana kita bandingkan semua amalan semua bergantung di sembahyang. Begitu juga kalau rumah tidak ada tiang, maka rumah tu tak akan runtuh, tak jadi rumah. Akan runtuh rumah tu. Begitu juga amalan ibadat semua dalam agama, kita selalu buatkan sedekah, kita selalu buatkan khairat, kita selalu kan buat ibadat yang lain, ibadat tu ibadat ni, tapi kita tinggal sembahyang, maka amalan lain pun tak ada tempat tumpang. Tidak ada tempat tumpang tu tidak ada. Maka apabila tidak ada tempat tumpang, akhir-akhirnya sembahyang kita jadi angin. Jadi macam angin, tak tahu pergi kat mana. Pergi kat tu tak ada, pergi kat ni tak ada. Akhir sekali habis ibadat-ibadat yang lain. Kerana tempat tumpang, tempat mendiam bagi dia tak ada. Tu sembahyang imaduddin, tiang bagi agama. Jadi apabila kita sembahyang, ibadat lain pun kita mengerja, kita buat, maka semua ibadat lain bergantung dan bertumpu di sembahyang ni lah. Tu imaduddin. Dan ialah sembahyang yang pertama yang difardukan iakan sembahyang Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Mana sembahyang itulah yang pertama, yang mula-mula. Yang pertama yang mula-mula yang difardukan dia akan sembahyang. Yang difardukan dia akan kan sembahyang itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala muslimin itu. Yang pertama, yang mula-mula, yang difardukan dia akan Allah Ta'ala atas segala mukmin itu, sembahyanglah hak mula-mula. Tak ada dah. Yang menentulah Allah SWT. Atas segala muslimin, atas segala orang Islam orang Islam, sama ada laki-laki dan perempuan. Apa dia mula-mula? Ialah sembahyang. Tak ada yang lain. Maka sembahyang yang paling hebatnya Nabi kita terima sendiri. Adapun ibadat-ibadat yang lain Nabi kita terima dengan melalui Jibril alaihissalam. Ibadat-ibadat yang lain. Adapun ibadat sembahyang Nabi kita terima sendiri, tidak melalui Jibril alaihissalam. Maka macam manakah kita umat sembahyang, tak sembahyang, macam mana umat? Kerana sembahyang Nabi kita sendiri terima. Dan sebab ini seksa dia sangat-sangat besar. Dah bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba Allah. Apa berhadap Allah Ta'ala? Yakni, dhabit sikit situ. Yakni satu nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada hamba. Satu nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada hamba supaya berhadap hamba kepadanya. Yakni satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba supaya berhadap hamba kepadanya, kepada Allah. Itu semayang. Bukan main-main lah semayang ni. Supaya berhadap segala hamba itu kepada Allah. Berhadap dalam rupa kehambaan. Dalam rupa kehambaan, dalam rupa keadaan hamba itu hamba. Dalam rupa keadaan hamba itu hamba. Itu berhadap dengan keadaan hamba tazallul, dengan keadaan hamba tu tazallulan. Apa tazallulan? Yakni merendahkan dirinya, diri hamba. Merendahkan diri hamba. Apa merendahkan diri? Yakni pandang hinakan dirinya, diri hamba. Pandang hina diri. Kita lihatkan diri kita, rasakan hina. Jangan lihat diri kita rasakan lebih pada yang lain. Kita mesti lihat diri kita seorang yang hina.
dan tasliman. Ataf pada kata tazallulan. Nah, berhadap dan semayang saat ni. Nah, dengan tasliman. Apa taslim? Yakni menyerahkan diri hamba bagi Tuhannya tu hamba. Menyerahkan diri, menserahkan diri. Menserahkan diri hamba. Tu bagi Tuhan tu hamba. Tu. Maka apakah itu rupa terserahnya? Maka rupa menserahkan diri itu ialah mengangkat takbiratul ihram. Maka rupa menserahkan diri itu ialah ketika kita mengangkat takbiratul ihram, ketika itu kita menserahkan diri kita kepada Allah SWT. Kerana tiap-tiap gerak geri kita tak lepas pada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila rakaat buat Allahu Akbar. Balik i'tidal pun belum dah sami Allah, Allahu Akbar juga. Sami Allah. Jadi sebut kebesaran Allah. Nah, maka Allahu Akbar dalam sembahyang tu bukan sia-sia tu. Allah Akbar dalam sembahyang mana bagi tahu kepada kitanya bahawasanya Allah Akbar tiap-tiap kita bersembahyang, tiap kali kita dah hendak pindah ke rukun pada rukun. Disunatkan kita mengucap Allah Akbar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengajar kita tiap-tiap gerak-geri kamu luar pada sembahyang pun mesti hatimu ingat kata Allahu Akbar. Semua Allah Akbar. Allah Maha Besar. Bukan dalam sembahyang saja. Kalau itu maksud sembahyang yang paling besar sekalinya, kita hendak ambil apa sahaja dalam sembahyang, kita nak hendak pakai luar sembahyang. Jadi dalam sembahyang ialah ada mengatakan Allah Akbar. Allah Akbar tiap-tiap gerak-geri, tiap-tiap rakaat. Allah Akbar, sujud, Allah Akbar, nanti bakit sujud, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu juga luar pada sembahyang, hati kita tak akan lupa Allahu Akbar. Hati kita sentiasa dengan Allah Akbar. Bukan mulut jadi takabur pula. Mulut ni sebut Allah Akbar, Allah Akbar, acak-acak tu takabur. Kalau kita tengok lagi kitab fiqh, masa kita bawa jenazah, bawa mayat pergi ke kubur, sambil kita kata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, makruh. Tapi dia tak tahu tak apa, pikir. Nah, kalau tak tahu hukum ni pikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ambil masjid siapa kat kubur, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau kita lihat dalam kitab fiqh, dia kata makruh. Makruh. Allah Akbar, Allah Akbar, berzikir derah sambil kita bawa mayat. Karena ketika tu manusia dalam kerusingan. Dan kalau gitu syarat tak bagilah bergema-gemar, bersuara suara, cakap pun perlahan-perlahan, kaho-kaho. Nah, masa orang meninggal mati ni masa kerusingan. Bukan masa bergalak-galak dah. Nah, maka kerusingan ialah sifat hati, bukan sifat mulut. Mulut cakap rusing tapi hati tak rusing, itu belum tentu. Dengan sebab tu dalam hukum fiqh kita makruh. Tapi kalau orang buat betul tak payah tegah dia buat. Nah, dan tabazzulan yakni hina. Tu hina rasaan dalam sembahyang tu, keadaan hamba itu masa rasaan hinakan diri. Dan takhaddu'an, ataf pada kata tazallulan, takhaddu'an yakni dengan khadu', dengan tetap anggota. Takhadu' ni mana tetap anggota. Dan takhasyu'an yakni dengan khusyuk, dengan ingat hati kepada Allah Ta'ala. Tetap anggota, tetap hati kita ingat kepada Allah. Dan taraghuban yakni gemar dan suka. Apa? Kasih. Perasaan mai suka dan kasih dalam hal kita sembahyang. Barulah sifat munafik tidak masuklah hati kita. Apabila kita sembahyang terberasa perasaan kita benci, maka sifat munafik itulah akan ziarah kita dengan tiada sedar. Tu ingat baik tu. Dan tamalluqan. Apa? Yakni
dengan rindu dendam tu. Dengan rindu dendam. Tu apa? Dengan rindu dendam. Yani balik orang yang sembahyang tu mesti kena ada perasaan di dalam hati dia, rasa rindu dan kasih sayang kepada sembahyang. Tu dengan rindu dendam. Dengan rindu dendam mana balik orang sembahyang tu mesti ada perasaan rindu dan kasih sayang kepada sembahyang. Kalaulah tidak ada kasih sayang dan sembahyang, maka sembahyang kita tidak rasa nikmat. Tak rasa nikmat, tak rasa kemanisan dan kelazatan. Itu sembahyang. Masya-Allah ni. Maka wukuf itu, yakni berdiri itu. Ini tafriq, panggil maka tafriq. Maka wukuf itu, apa wukuf? Yakni berdiri itu. Apa? Yakni berdiri di dalam sembahyang. Rupa tazallul. Yang musannif cakap tadi, dia kata dengan tazallulan. Manakah rupa tazallul? Ni rupa berdiri. Berdiri itu rupa tazallul, menghinakan diri. Menghinakan diri, merendahkan diri, ya. Maka merendah diri mesti tu. Macam kita kata, macam ada orang yang mulia lalu di hadapan kita, maka kita merendahkan diri kita dengan bahawa kita bangun berdiri. Orang-orang yang mulia datang seperti alim ulama dah guru-guru kita, masih kita duduk masa yang lalu, apabila lalu depan kita teruskan diri. Itu menunjuk kita merendahkan diri kepada dia. Kalau yang tidak ada ilmu, tak boleh kita merendahkan diri. Kena merendahkan diri kepada alim ulama, guru-guru kita. Habaib-habaib, kerana mereka itu tinggi di sisi Allah SWT. Dengan sebab itu bolehlah kita merendah diri untuk mereka. Tapi apabila lain pada tu, taklah, sikit-sikit tak payah. Tapi orang kita terbalik. Terbalik tu setengah dah alamat kiamat. Ulama dihina, ahli dunia disanjung. Itu alamat kiamat. Alim ulama dihina, ahli dunia disanjung. Apa disanjung? Dimulia. Alim ulama kat bawah, tapi ahli dunia kat atas. Tu. Semua alamat kiamat. Kalau ada macam tu, maka tunggulah kiamat. Fantaziri sa'ah. Iza wusidal amru li ghairi ahli fantaziri sa'ah. Apabila disandarkan pekerjaan gitu kepada bukan ahli dia. Ahli dia ialah tempat tinggi, ialah alim ulama. Mereka itu mesti tinggal, mesti duduk, tempat dia ni dah tinggi, tapi dia duduk kat bawah. Dia tak duduk tempat tinggi-tinggi. Orang tak akad dia naik, dia duduk tempat rendah-rendah saja, tak duduk tempat tinggi-tinggi. Itu misal salah satu padanya. Fantaziri sa'ah, maka hendaklah nantilah olehmu akan kiamat. Ni panggil katanya ulama dihina, ahli dunia disanjung. Maka ini ialah setengah dah alamat-alamat kiamat. Nabi bercakap, Nabi bersabda dia tu, hendaklah munati kiamat kalau macam tu kau. Dan begitu juga orang mengajar bukan ahli mengajar. Orang mengajar bukan ahli mengajar. Yalah. Yalah juga tu. Dan orang mengajar i'tiqad, mengajar usuluddin bukan pada ahli usuluddin. Itu pun sama juga. Nantilah kiamat. Mengajar usuluddin bagi tahu Allah bertempat, Allah berdiam kat situ kat sini, macam-macam lah. Maka tunggulah kiamat. Ini banyak sekarang ni, banyak. Sekarang ini banyak. Kadang-kadang orang ni suka mengajar agama tapi tak suka belajar. Agama suka mengajar tapi belajar tak. Banyak ke macam tu? Banyak ke? Ini mestilah. Orang kata itu fantasi sa'ah, maka hendaklah tunggulah olehmu akan kiamat. Baik. Dan takbir itu rupa taslim. Iaitu pada ketika kita kata Allahu Akbar tu, itu mana rupa taslim, menserahkan diri pada Allah SWT. Dan sana dan tilawah itu rupa tabazzul. Apa sana? Ia disebut baik dan memuji
kan Allah Ta'ala di dalam sembahyang itu dan tilawah itu dan baca Al-Quran itu rupa tabazzul. Rupa tabazzul, rupa buat hinakan diri kepada Allah. Tu. Dan rokok itu rupa takhaddu'. Dan rokok itu rupa apa rupa? Merupai. Nah, merupai takhaddu'. Rokok diri kita rokok ni ialah merupai takhaddu'. Apa takhaddu'? Mana ke atas. Tu iaitu tetap anggota. Itu rokok. Dan sujud itu rupa takhasyuk. Tu. Nah, sujud itu rupa takhasyuk. Rupa tetap hati. Tu ketika sujud. Maka rokok dengan sujud ni ialah rukun panjang. Apabila kita sembahyang seorang diri, sujudlah apabila kita kehendak. Banyak mana kita kehendak sujud ada rokok, silakan. Tapi apabila kita jadi imam, jangan pertengahan sahaja. Jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Pertengahan. Itu jadi imam. Tapi kita terbalik tu. Balik, kalau jadi imam dia baca panjang. Kalau dia sembahyang seorang, dia baca pendek. Balik cik panggil. Bermakhluk panggil. Jadi makhluk. Jadi makhluk berbalik-balik, dibalikkan. Padahal ya Rasulullah berkehendaknya apabila lah kamu sembahyang jadi imam, hendaklah ringan, baca pendek ya. Tapi apabila lah kamu tu sembahyang seorang diri, hendaklah panjang apa muka hendak. Tapi tak, dia bayar seorang cepat macam kilat. Tapi dia apabila sembahyang berimam, sambil itu dia jadi imam. Baca panjang-panjang. Dia perasaan diri dia baca surah pendek-pendek dia. Perih. Perasaan perih, perasaan hina. Aku tak baca surah pendek-pendek ni wadduha, alam nasyrah. Oi, pendek dah baca dia, jatuh standard. Nah, jatuh pangkat. Oi, ya tu. Apabila sembahyang kita perasaan macam tu, maka ingatlah, katakanlah, mengetahuilah bahawa sesembahyang kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perasaan kita macam tu. Ingat baiklah. Insya-Allah. Payah nak sembahyang ni. Payah. Buat masa mudah sembahyang. Ada cik cerita pula balik lidah nyok-nyok. Buat masa mudah saja payah. Sembahyang ni Fak. Tu. Payah sembahyang ni, payah sembahyang ni. Payah kita nak sembahyang tu, Allah lah. Lepas tu satu sembahyang tak khusyuk tu kena azab dah. Apatah lagi orang tak sembahyang rasa. Diri sembahyang tak khusyuk tu kena dah. Lepas buat guana kita ni. Kalau lompat aku lah. Tapi sembahyang seorang-seorang ke, aku sembahyang nak segar lepas 7. Pas segar pak nakir nak tepa. Nah, sembahyang nak segar dah risau lu sembahyang tu. Tu tapi buat denok kan berusaha dia dah. Buat denok dulu sembahyang. Macam kita buat denok, buat panggilan orang orang yang semalam-malam sembahyang. Oi, kamu sembahyang. Apa belum sembahyang surga mana yang kamu kehendak berpilih? Allah Taala bagi pada kamu macam kan bayar tu. Lepas tu masuk dengan bayar banyak tu dia sedap denok tu. Aku denok dakwah tu. Tak khabar ke Humi. Set halau dah. Dia tak belajar cara sembahyang. Tu tak nok cara sembahyang. Siap. Asal mula-mula nak denok nak benok dia faham agama dia apa tu ni. Baru dapat masuk kat tu, tinggal yang ni, ya asal. Mengaji pun tak nak mengaji, aku ni sampai dah. Aku sampai ke tepat dah. Padahal itu kau panggil denokkan saja, dia panggil masuk tu. Ni banyak macam tu Nah, tinggal hak asal. Nah, boleh tengok hadis mengenai di atas belajar agama ni memang lebih baik pada jihad fi sabilillah. Dalam kitab hadis kita dah baca tu ada tu. Tapi kamu nak kita tengok harfut ta, haraf ta. Orang menuntut ilmu ni lebih baik pada jihad fi sabilillah. Tapi orang tak nampak dah. Orang tak nampak. Diri mengaji tu besar tak dah dah.
Besar mengaji ni. Belajar ni besar nombor satu. Dalam agama kita belajar besar nombor satu. Betul, yang lain tu faraq. Yang lain tu faraq, yang lain tu cawangan daripada yang ni. Nah, jadi ada apa ilmu? Ilmu ni ialah sebagai asas bagi semua. Kalau tak ada ilmu, orang boleh menipu kita. Orang boleh menipu kita, orang boleh tu boleh ni. Dengan sebab ilmu tak ada. Dengan sebab ni Allah Ta'ala berfirman bagi kita, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, dan jangan kamu ikut akan barang yang kamu belum mengetahui. Perkara itu belum kamu mengetahui, jangan mu ikut ni. Belum, tapi jangan kata tapi belum mengetahui, jangan ikut. Ni ilmu besar ilmu ni. Tengok ni, satu kitab Musalli ni, orang tak nak belajar ni. Orang tak nak belajar. Nah, Musalli, pada Musalli orang sembahyang, maniyatul musalli. Nah, pemberian sembahyang, muniyatul musalli. Boleh saja muniyah, maniyah, muniyah, bacakanlah. Dia tak ada baris. Dia tak ada baris pun lagi. Nak tahu muniyatul musalli halah lagi. Maniyatul musalli halah lagi. Nah, nak macam muniyatul musalli halah lagi. Ikutlah macam kau ada. Asalkan wis sembahyang. Namun belajar musalli tak sembahyang. Tu parah. Tu parah, okey. Ataupun perkara yang dalam musalli ni, kalaulah kita boleh ikut perkara dalam musalli, bermakna sembahyang kita sudah diterima. Tu musalli nah. Musalli ni kalau kita dapat ikut dianya, sembahyang kita diterima oleh Allah SWT. Tu musalli. Tapi kalaulah sembahyang kita belum ni yang musalli kata ni belum kita sampai, itu bolehlah kita istighfar banyak-banyak pada Allah. Kerana sembahyang kita ni belum tentu lagi tu. Kita boleh tupang ke tak boleh tupang. Tu dia. Ingat baik tu sembahyang tu. Hati-hati dengan sembahyang. Dan julus itu rupa tagarrub. Dan julus itu rupa taragub. Apa taragub? Ini gemar hati. Gemar hati, suka hati dengan sembahyang. Dan tasyahud. Julus ni duduk Julus ni mana duduk? Duduk dalam sembahyang. Duduk sembahyang tu rupa taragub, rupa gemar hati kita dengan sembahyang. Dan tasyahud itu yang mengucap tahiyat tu. Nah, rupa tamalluk. Rupa tamalluk yakni rindu dendam kepada Allah pada sembahyang. Tu. Nah, tasyahud tu mana rupa tamalluk, rupa iaitu rindu dan kasih sayang kepada sembahyang. Tu. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan itu sekaliannya. Maka bagi maka tafriq. Maka tafriq pada semua yang sebut. Pada takhalluq, tazallul, taslim, tabazzul, taqaddu. Maka tafriq semua bagi. Apa yang kata? Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala itu. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan itu sekalian yang tersebut tadi. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala, berhadap dengan itu sekalian yang tersebut. Apa? Daripada tazallul, taslim, tabazzul, takhaddu ila akhirih. Itu sekalian. Pasal apa? Kerana apa? Ni supaya berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka itu segala hamba. Berhadap dengan tarahum. Apa tarahum? Yakni dengan kasihannya. Dengan kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kasihan? Yakni dengan buat baiknya Allah Ta'ala dan lembutnya Allah Ta'ala. Tu. Dengan buat baiknya Allah Ta'ala. Kasihan yakni dengan buat baiknya Allah Ta'ala dan lembutnya Allah Ta'ala. Lutfun, lembut. Apa lembut? Beralus. Satu lagi panggil lurah kat sini panggil beralus.
Tu lembut, buat bergaluh, buat tak kasar-kasar. Tidak kasar-kasar, tidak tidak dengan kasar-kasar, tidak dengan kuat-kuat. Tu berlemah lembut. Allah Ta'ala akan buat bagi orang yang sembahyang. Tu. Dan berhadap dan diterimanya Allah tu. Dan hampirkan kepadanya, kepada Allah, yakni kepada rahmatnya rahmat Allah. Dan hampirkan apa? Dan hampirkan oleh hamba kepadanya, kepada Allah, yakni kepada rahmatnya rahmat Allah. Bukan kita HP majaz, HP hakiki, yakni HP rahmat Allah. Bukan kita HP dengan Allah Ta'ala macam HP hakiki mana HP sungguh ti. Nah, bukan HP kepada rahmat Allah Ta'ala. Ni dengan sembahyang. Maka orang tak sembahyang ni, pakaian dia sumpah kat dia, tempat tinggal dia sumpah kat dia, kenderaan dia masih sumpah kat dia. Celakalah, nak mapuh bila lah ni. Masalah Allah gitulah. Tu nak sumpah. Nah, semua makhluk-makhluk Allah yang bersama dengan kita, mereka itu sumpah kepada mereka yang tak sembahyang. Sampai baju kita yang pakai ni, dia sumpah juga kalau kita tak sembahyang. Tempat tidur kita sumpah. Tu. Nah, kipas angin duk musim sumpah. Bila aku nak jatuh tadi ni. Hari-hari macam tu lah. Itu mana makhluk Allah Ta'ala laknatkan mereka yang tidak sembahyang. Tapi Allah SWT ni rahmat kepada hamba dia, sama ada sembahyang tak sembahyang ni, dia tak seksa di atas dunia, dia akan seksa di akhirat. Ini keberkatan Nabi SAW doa kepada umat dia. Dia tak seksa atas dunia, dia akan seksa di akhirat. Masya Allah tu. Maka tiada suatu pada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada sembahyang. Tu. Yang lebih besar daripada sembahyang. Pasal apa? Yakni kerana di dalamnya ada cukup perkara-perkara tu. Mahmudah. Nah, kerana ada di dalamnya ada cukup perkara-perkara yang mahmudah, yang dipujikan akan dia. Dengan sebab itu di dalam sembahyang tak ada dah kerja agama. Terlebih besar pada sembahyang tak ada dah. Ni yang kita fikirnya, masjid dibuat untuk sembahyang. Dibina ke masjid untuk sembahyang. Tiba-tiba ni yang kita perlu kita rusing ni. Tiba-tiba orang nak sembahyang di masjid tak boleh. Pasal apa? Masjid kunci. Masjid kunci. Kalau tak kunci benda lain hilang. Tu jaga selamatan mesti kunci. Nah, tu. Asal buat masjid untuk sembahyang. Untuk sembahyang dalam waktu sahaja. Karena dalam masjid tu ada benda yang kau maha-maha hilang semua. Nah, sebab itulah masjid Rasulullah tak besar, tak cantik. Orang tengok masjid dia tak rasa nak curi. Nah, masjid kita kalaulah orang tengok, orang lihat, perasaan tak hendak curi benda-benda dalam masjid. Karena banyak benda harga mahal. Nah, banyak harga mahal. Mikrofon saja tu 10,000 Malaysia. 1,000 sini mikrofon ni kakah sijik. Dengan sebab tu lah banyak orang suka-suka nak curi dalam masjid. Mana-mana pun siapa ya. Tu. Nah, ni dia. Ni lah panggil tu pekerjaan sembahyang tak ada suatu yang terlebih besar daripada, maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar pada ini sembahyang. Kerana dalam sembahyang ni melengkapi segala sifat-sifat yang mahmudah, segala sifat-sifat yang dipujikan dia oleh syarak. Tak ada lah. Kalau agama kita tak ada lah. Besar sembahyang ni. Tapi orang tak suka dah sembahyang besar. Mudah-mudah gitu ya. Orang suka kata zikir besar tu besar. Tak, sembahyang besar.
Nak apa semayang? Nak apa semayang? Allah Ta'ala pun suruh kita semayang. Wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Dengar. Wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Tu, suruh bertolong dan sabar dan semayang. Tak ada dah. Kamu susah apa kamu sembahyang. Tu, itulah hak kelabuan bagi kitanya, keuntungan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur, yakni cahaya. Sembahyang itu nur, yakni cahaya. Apa? Yakni Allah Ta'ala taruhkan nur pada muka orang yang sembahyang. Tu mana nur, yakni Allah Ta'ala taruhkan nur pada muka orang sembahyang, atau nur pada hari akhirat, atau nur pada hari akhirat. Tu nur, cahaya. Allah Ta'ala taruhkan nur, simpankan nur di muka orang sembahyang. Satu pendapat atau nur pada hari akhirat. Dengan sembahyang akan jadi cahaya di akhirat nanti. Dalam kubur jadi nur dengan sembahyang. Nah, dengan sembahyang. Kalau tu kita sembahyang, perhati-hati sembahyang. Ni tak ni. Kalau sembahyang fardu mudah-mudah. Kalau sembahyang sunat panjang, macam-macam juga tu. Tak tahulah dah. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya muka Allah selama berkekalan ia ya hamba di dalam sembahyangnya sembahyang hamba. Sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya muka Allah. Sebut muka, nak ni dengan zat Allah. Sentiasa sokmo dan sepanjang masa Allah Ta'ala berhadap atas hamba. Apa? Allah Ta'ala mentabik atas hamba. Sokmo dan berpanjang masa Allah Ta'ala berhadap atas hamba dengan mukanya, yakni dengan zat Allah, dengan zat Allah. Tu dengan zat Allah. Apa makna? Yakni yakni dengan zat Allah, bermaknanya Allah Ta'ala tilik kepada hamba. Tilik kepada hamba yang sembahyang itu dengan tilik rahmat dan kasihan belas. Itu mana gitu? Bermaknanya Allah Ta'ala tilik kepada hamba yang sembahyang itu dengan tilikkan rahmat dan kasihan belas, kasih sayang. Itu makna sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya. Allah Ta'ala tilik dah hamba, tilik rahmat selama berkekalan ia ya hamba di dalam sembahyang hamba. Apabila hendak rahmat, kamu sembahyang. Banyak ni ada cerita kat sini. Nah, dia duduk semayang, orang lain tidur. Kamar dia berlaku bedil, berlaku tembok. Yang tidur kena, yang semayang tak kena. Tengok pelik tak pelik. Nah, yang bedil waktu, yang tembok waktu pukul 2 malam. Tembok tempat orang tidur, masjid kata masjid. Nah, yang tembok masjid. Orang tidur kena. Tapi kena tak tekuk lah, kena sikit. Tapi orang sembahyang tak kena. Orang sembahyang penuh sembahyang, tak kena. Orang tidur kena. Kena tembok. Itu makna dalam sembahyang ada rahmat. Nah,
Tapi walau begitu sekalipun itu takdir Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kena tikam masa semayang. Dia duduk semayang, maka mari orang tikam di belakang. Mati sebab kena tikam di belakang ketika duduk semayang. Jadi orang kerja agama ni memanglah, kalau dengan kuat dia bermarah, kalau ringan orang hina. Apa nak buat jana? Deh. Habis. Benar tu. Lalu tu khulasah kesimpulan kat sini adalah sembahyang tu Allah Taala bagi rahsia yang banyak, sehingganya rahmat ke-19 Allah Taala akan bagi kepada mereka yang sembahyang. Itu kesimpulannya. Maka lazimlah kita, tetaplah kita dengan sembahyang. Kalau sembahyang Allah Taala cadang rahsia banyak. Kalau kita ada kesusahan apa-apa, sembahyang, minta pada Allah SWT. Tapi jaga hati kita, jangan bergaduh, jangan bersegera hendak bagi Allah Ta'ala tunaikan segala hajat kita. Itu jangan, kerana jahat adab. Kita semayang perlu minta pada Allah SWT. Bagi Allah tu minta buat apa saja Allah Ta'ala kehendak. Tu habis. Balas sekadar ada saja. Dan bahawasanya Allah SWT mendirikan mukanya, wallahualam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim.